Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Jeni. Vaksin Sinovac tiba di Malaysia. Malaysia hari ini menerima vaksin COVID-19 keluaran Sinovac yang diterbangkan dari Beijing, China menerusi penerbangan Malaysia Airlines MH319. Pesawat Airbus 330-300 yang membawa vaksin COVID-19 dalam bentuk cecair sebanyak 200 liter itu mendarat pada kira-kira 9 pagi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Vaksin COVID-19 yang dibangunkan firma Pharmaceutical China Sinovac itu boleh diproses menjadi lebih 300,000 dos untuk keperluan Malaysia. Ketibaan pesawat itu disambut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Turut serta Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Eugene. Khairi menawarkan diri mengambil apa saja jenama vaksin yang diluluskan selain Pfizer-BioNTech. Saya melihat Perdana Menteri kita, Ketua Pengarah Kesihatan dan sekarang ini banyak menteri-menteri besar dan frontliners telah mula menerima vaksin Pfizer. Jadi rakyat sudah semakin yakin dengan Pfizer. Ya, dia yakin dengan Pfizer. Sebab PM pun dah ambil, Menteri Pertahanan pun dah ambil, tak ada apa-apa kesan sampingan. Sekarang ni rakyat tanya, oh pemimpin semua ni ambil Pfizer, barang baik. Ya, yang lain-lain ni semua untuk rakyat biasa saja. Jadi saya dah buat keputusan semalam, saya akan ambil vaksin yang akan diluluskan seterusnya. Apa saja vaksin yang diluluskan seterusnya, saya orang pertama ambil. Kalau Sinovac, Sinovac. Kalau daripada Rusia, Rusia. Kalau AstraZeneca, AstraZeneca lah. Ya? Saya tak akan ambil vaksin Pfizer. Bukan sebab Pfizer tak bagus, sebab Pfizer bagus. Pfizer dah selamat dan terbukti. Tapi biarlah, ada juga daripada barisan menteri ni yang memberi contoh ambil vaksin yang akan datang. So whatever vaccine crosses the line next, I'll take. And I don't know which one it's going to be. If it's Sinovac, Sinovac. If it's Sputnik, it's Sputnik. I'll take the vaccine. I'll be the first to take the next vaccine. Pada 13 Januari lalu, Pharma Niaga mengumumkan menandatangani perjanjian dengan Sinovac untuk membotol dan mengedarkan 14 juta dos vaksin COVID-19. Vaksin Sinovac sudah melepasi ujian klinikal tahap ketiga di beberapa negara termasuk Brazil, Turki dan Indonesia. Saya ingin menyatakan bahawa penghantaran vaksin Sinovac ini adalah penghantaran secara pukal ataupun bulk delivery of the vaccine. Ya, ia bukan vaksin finished product. Dia ada dua perbezaan, vaksin yang dihantar yang dah siap. Maksudnya vaksin itu datang dah masuk dalam berbuli ataupun dah masuk dalam vial. Tetapi vaksin yang kita terima hari ini adalah vaksin secara pukal. Maksudnya kita dapat dalam bentuk bulk. Dan ianya akan dihantar ke kilang Pharma Niaga di Puchong, di mana satu langkah untuk kelulusan itu akan bermula. Sebab kelulusan bagi Sinovac ini ada dua. Pertamanya kelulusan untuk vaksin itu sendiri. Yang kedua kelulusan untuk proses penghilangan di Pharma Niaga. Sebab itu ramai yang tanya, oh kenapa hari ini kita terima vaksin yang masih lagi belum dapat kelulusan daripada pihak regulatory. Ya? Ini disebabkan proses kelulusan regulatory mestilah melihat bagaimana vaksin ini dikilangkan ataupun dibotolkan di kilang Pharma Niaga. Barulah dia boleh bagi kelulusan. Ini apa yang disebut ya
sebagai bertujuan untuk menyediakan data permohonan pendaftaran dan juga menjalankan proses validasi, penjalanan sijil analisa produk yang siap dan juga melihat kepada data stability. Saya diberitahu Farman Niaga kalau diluluskan dapat keluarkan 2 juta dos setiap bulan. Menurut Khairi, terdapat 2 proses kelulusan yang diperlukan bagi vaksin Sinovac. Ya, pertamanya saya nak menjelaskan proses kelulusan bagi Sinovac ini ya. Bagi Sinovac ini dia ada 2 kelulusan yang diperlukan oleh NPRA. Yang pertama, NPRA akan memberi kelulusan kepada vaksin yang dikeluarkan oleh Sinovac Life Sciences di China itu sendiri. Itu vaksin yang dibuat di China sebab raw material dia datang daripada China. Jadi itu kelulusan perlu dibuat untuk vaksin yang keluar daripada kilang di China. Tetapi oleh kerana proses pembotolan ataupun fill finish dilaksanakan di Malaysia, itu permohonan yang kedua. Itu kelulusan yang kedua. Jadi ada 2 kelulusan di sini yang diperlukan ya. 21 Februari lalu, Malaysia menerima vaksin COVID-19 yang pertama jenis Pfizer-BioNTech sebanyak 312,390 dos. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara individu terawal yang menerima suntikan vaksin berkenaan Rabu lalu sekaligus menandakan bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat buat hari kedua berturut-turut dengan 157 kes dilaporkan hari ini berbanding 129 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 52,752 kes. Buat hari ketiga berturut-turut, daerah pedalaman Nabawan mencatatkan bilangan kes tertinggi dengan 65 kes hari ini, sebahagian besarnya dari kluster Sinsingon. Diikuti Keningau 38 kes dan Kota Kinabalu 18 kes. 12 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 8 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 88 kes di Sabah hari ini adalah daripada kluster sedia ada dan 47 kes daripada saringan kontak rapat. Tiada kes kematian dan tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syarida di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS semalam. Kunjungan itu diketuai oleh Presiden Syarida, Datuk Chiu Sang Hai. Syarida turut memberi taklimat kepada Haji G berhubung isu, cabaran dan masa depan sektor hartanah di Sabah dalam mendebani pandemik COVID-19. Seorang wanita di Kundasang kini mendapat rumah baru yang lebih selesa. Seorang balu berusia 62 tahun yang sebelum ini tinggal di sulap yang diperbuat daripada daun keladi dan dahan kayu akhirnya mendapat rumah baru yang lebih selesa menerusi gotong royong penduduk kampung Lembah Bermai, Kundasang. Kisah Gorimeh Gumat yang tular di laman media sosial mendapat perhatian Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kundasang, Datuk Dr. Joakim Gunsalam dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Joakim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berkata, kini wanita itu sudah memiliki rumah untuk dijadikan tempat berlindung dari hujan dan panas. Joakim melahirkan penghargaan kepada NGO yang turut menyumbangkan bantuan. Beliau berkata, kerajaan negeri akan sentiasa membela rakyat, khususnya golongan daib dan miskin tegar. Kerajaan melalui Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK akan mengenal pasti setiap penduduk kampung dalam kawasan masing-masing yang memerlukan bantuan. Katanya, menerusi kerjasama JPKK
dan Ketua Kampung, Kerajaan Negeri akan memastikan perkara seumpama ini mendapat bantuan sewajarnya. Seorang pesakit talisemia mendapat bantuan Yadim Sabah. Pesakit thalassemia major Neowell Van Houten Masli menerima sumbangan wang tunai dan barangan makanan daripada Yayasan Dakwah Islamia Malaysia, Yadim. Pengarah Yadim Sabah, Samin Ongki, menyampaikan sumbangan itu kepada ibu bapa kanak-kanak berkenaan di kediaman mereka di Rumah Pangsa, Tanjung Aru. Ayah kanak-kanak thalassemia itu, Masli, berasal dari Pensiangan, seorang pekerja hotel yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Manakala ibunya, Sally Onong, berasal dari Kuala Penyu dan tidak bekerja bagi memberi tumpuan sepenuhnya kepada Neowell. Samin berkata pihaknya mengetahui keadaan kanak-kanak itu setelah berita mengenainya tular melalui laman portal dan media sosial. Katanya, keluarga Neowell begitu terkesan dengan situasi yang berlaku sekarang dan mereka memerlukan bantuan. Sementara itu, Sally merayu orang ramai supaya menderma darah jenis O positif Arwan JKA untuk membantu anaknya melakukan pemindahan darah. Mereka yang mempunyai darah sepadan dengan Neowell diharap dapat tampil menderma di Queen Elizabeth Hospital 1 atau menghubungi Sally di talian 014 735 7915. Sally berkata anaknya dikesan mengidap thalassemia major ketika berusia 4 tahun dan sejak itu Neowell perlu menjalani pemindahan darah setiap bulan. Seorang lelaki berusia 27 tahun ditahan di sebuah kondominium di Kota Kinabalu Khamis lalu bersama dada pelbagai jenis yang bernilai RM11,971.80. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata hasil pemeriksaan ke atas suspek mendapati terdapat sepaket plastik dada jenis ketamin di dalam poket seluarnya. Pemeriksaan lanjut di rumah suspek menemukan 6 paket plastik dadah jenis ketamin, 7 paket plastik mengandungi dadah jenis jus dan sepaket plastik berisi ekstasi. Kesemua bahan terlarang itu disembunyikan di ruang tamu dan di dalam bilik utama rumah. Siasatan awal mendapati kesemua dadah yang dirampas adalah untuk pengedar di sekitar Kota Kinabalu. Menurut Habibi, keseluruhan rampasan dada itu berupaya membekalkan dada kepada 1,051 orang penagih dalam satu-satu masa. Habibi berkata suspek tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menjadi orang tengah di antara sindiket dan pengedar kecil di Kota Kinabalu. Katanya suspek mendapat upah sebanyak RM5,000 hingga RM6,000 sebulan bergantung kepada permintaan dadah. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.